Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dan bersama saya Hawa Rizwan dalam program Dialog Anak Muda. Istimewanya dalam episod kali ini kerana kita fokus sempena dengan Bulan Kebangsaan Malaysia dengan temanya pada tahun ini ialah Tekad Perpaduan Penuhi Harapan. Seperti yang kita semua sedia maklum, di Malaysia ini cukup berwarna-warni. Kita ada pelbagai kaum, pelbagai agama, pelbagai bangsa. Cukup warna-warni sekali, tetapi ada cabaran-cabaran tertentu. Dan fokus kita sepanjang perbincangan pada hari ini dengan panel-panel yang begitu hebat untuk kita menghargai keharmonian yang kita ada ataupun supaya kita boleh bekerja lagi ke arah keharmonian negara. Jadi, elok untuk saya terus perkenalkan semua tetamu pada hari ini. Di sebelah kiri saya ialah Dr. Crystal Asong, iaitu seorang penulis buku juga, seorang doktor dan juga seorang pengajar. Oh, penulis buku Should I Quit, ya? Yes. Oh, nanti kita nak tahu lebih lanjut lagi tentang buku itu. Apa khabar, Dr. Crystal? Khabar, thank you. Thank you for having me, Yasrawan. Dr. Crystal orang Sarawak, dari Bintulu Sarawak. Ya, Bintulu Sarawak. Dan di sebelahnya ialah Satish Rao, iaitu pensyarah dari Universiti Pendidikan Sultan Idris, juga ahli lembaga pengarah Yayasan Sukarelawan Siswa YSS Kementerian Perpaduan Negara. Apa khabar, Satish? Oh, sihat. Sihat, Hawa sihat? Oh, saya sihat. Kena sihat kawan ada kat sini. Ya, betul. Sebelahnya pula dari seorang mahasiswa Universiti Teknologi Mara UiTM, Abdul Basit Mustafa. Sekarang ni belajar degree semester 7. Betul. Alright, kita nak tahu sudut pandangan seorang pelajar pula selepas ini. Dan di sebelah kanan saya, tokoh belia negara 2022, Arvin Aplasami. Hai, thank you for being here. Sihat. Terima kasih Astro Awani. Terima kasih sudi bersama lagi dengan Astro Awani, ya. Ya. Dan di sebelahnya pula Nurul Ain Syaiful Fahmi, seorang penggiat bahasa. Terima kasih Ain sudi datang. Dan di hujung sana, serius sangat tu. Serius sangat tu, iaitu Muhammad Ajwad, Ya, saya. Duta Perpaduan Selangor. Alright, bakal dilantik dilantik selepas ni insya-Allah dalam bulan 9 ni. Oh, insya-Allah. Sebab ditangguhkan sebab PRN baru-baru ni. So portfolio tak postpone dapat sekejap. diteruskan. Ya. Oh, tahniah kita ucapkan. Okey, jom kita terus dengan kita punya perbincangan yang kalau boleh kita nak bincangkan dengan secara santai sekali. Kalau ada apa-apa idea ataupun ada apa-apa yang nak kongsikan, boleh saja. Okey, kita mulakan dengan Dr. Crystal dulu. Dr. Crystal, kalau sepanjang pemerhatian doktor sendiri kan, macam mana doktor tengok dengan keharmonian Malaysia, pelbagai bangsa, terutama sekarang ni dalam era media sosial. Kalau kita tengok, sepatutnya media sosial tu dia lebih buat kita nampak satu sisi yang lebih positif lagi, tapi kadang-kadang ada perbalahan berlaku. Jadi nak dapatkan pandangan Dr. Crystal. Yeah. So first of all, my name is Dr. Crystal. Thank you again, Astro Awani, for having me. So we've been celebrating. It's okay kan I campur BM, tak apa. English. Yeah. So we've been celebrating independence lah for the last 66 years kan. And I think one thing that I can say is it's a blessing to be a Malaysian. First of all, because we live in a relatively peaceful and safe country. All our dreams are being supported by our government, by even our family members, by our friends, and I mean. All countries, it has its own challenges, right? Not trying to compare, some countries are less fortunate than ours, but I think at the end of the day, it's all about perspective and also how we see our reality. Of course, social media has its pros and cons, and it has its role to play, but again, at the end of the day, it's how we see the world. If we always focus on the bad, then we are always going to see and also think about what is bad about our country, about ourselves, about those around us. But if we see the blessings or the opportunities, all the good things that this country can bring or our life has for us, then we will always see the good.
So I think, yeah, it depends on how we see it and also, our worldview and how we carry ourselves at the end. Yeah. Dr. Crystal cakap tentang kita punya perspektif sendirilah. Kalau lagi kita tengok dari sudut positifnya, lagi kita nampak yang baik. Okey, Dr. Arvin, mungkin ada apa-apa yang nak dikomen tentang pemerhatian tentang Malaysia ni. Kita ada pelbagai kaum, bukan Melayu, Cina, India sahaja. Kita ada rakan-rakan di Borneo juga. Jadi, adakah kita dah cukup harmoni dah sekarang di Malaysia? Sebenarnya saya belum jadi doktor lagi, tapi amin in future boleh jadi doktor. Dari segi perspektif sosiologi, dari perspektif sosiologi, kita Malaysia ni di bawah integrasi. Ya, kita lihat kita ada Melayu, India, Cina, Kadazan, Sabah Sarawak dan sebagainya kan. Dan bezanya, the beauty of Malaysia is kita ni integrate, walaupun kita mempunyai bahasa berlainan, agama berlainan, budaya yang berlainan, adat yang berlainan, tapi kita ni integrate together. Tetapi the beauty is kita boleh mengekalkan identiti kita di bawah payung Malaysia. Kita compare dengan Indonesia contohnya. Mereka orang kata apa, assimilate, ya, berasimilasi. Bermaksud Melayu, India, Cina dia akan diintegratekan sekali dan nama pun nama Indonesia. Itu bezanya. Tetapi kalau kita lihat kepada konteks Malaysia, apabila kita berintegrate pun kita masih berada dalam suasana harmoni dan sudah pasti ada pro and con seperti Dr. Crystal nyatakan tadi. Pro-nya yes, of course, dari segi luarannya nampak cantik dan sebagainya, tetapi kalau kita lihat balik dari segi cons-nya, apabila kita jentik sedikit sahaja, rumah kita orang kata mudah dibakar. Sebagai contoh, kenapa? Kalau contohnya orang Melayu, ya, kalau kita lihat balik, kalau orang Melayu berazan awal pagi. Dan kadang-kadang apabila kita tidak menghayati rukun negara, tidak menghayati semangat kebersamaan, wujudnya permasalahan sebab mereka lihat azan ini sebagai satu gangguan pada waktu pagi. Contohnya orang India, mereka akan sambut Thaipusam, ya, pelbagai orang kata apa, budaya diutarakan di jalan dan sebagainya, dan mungkin mengganggu lalu lintas. Dan sekiranya tidak ada sikap toleransi, tidak ada sikap bertolak ansur antara rakyat Malaysia yang berbilang kaum, mungkin wujud juga sikap kurang puas hati. So saya rasa saya amat bertuah jadi rakyat Malaysia sebab walaupun kita berintegrasi dari segi sosiologinya, tapi kita masih bersama. Sebab kalau kita tengok kita masih kuat dengan budaya kaum masing-masing, tapi dalam masa sama penghargaan tu ada, rasa hormat tu ada. Nak tanya jugalah kepada Ain, macam mana Ain lihat sebagai seorang penggiat bahasa juga. Okey, kita di Malaysia ni memang kita memartabatkan bahasa kita sendiri, tapi adakah pandangan Ain sendiri itu sudah cukup ataupun banyak lagi yang boleh kita buat? Okey, baik, dari sudut pandang penggiat bahasa, di mana penggiat bahasa itu luas maksudnya. Mungkin Hawa sendiri one of the penggiat bahasa kerana dia mewawancara. Jadi penggiat bahasa bagi bidang saya ialah dari segi pantun, bidang kepantunan Melayu, di mana saya tengok dalam bidang bahasa kita juga semakin lama tidak tertumpu kepada Melayu sahaja yang masuk pertandingan pantun, menyertai pertandingan pantun, pesta pantun, tapi kita semakin hari kita lihat ada daripada wakil daripada Sarawak, daripada Sabah, Melayu, Cina, India, semua kaum juga telah menyertai kita dalam gelanggang budaya pesta pantun ini. Jadi saya rasa dari segi perpaduan ini Malaysia patut berbanggalah kerana walaupun dari segi sosiologi tadi, sekarang dari segi bahasa Malaysia juga alhamdulillah telah saya katakan berpadu dari segi itu. Alright, okey. Syatif dulu ada masuk pertandingan pantun ke sajak ke kat sekolah? Debat pernah lah. Oh, debat Oh, dalam bahasa Melayu? Bahasa Melayu, bahasa Inggeris dulu. Oh, wow. Okey. Good job. Okey, I nak tanya juga lah dekat Syatish kan. Okey, kita dah sembang banyak dari sudut positif, but kita nak tengok juga dari sudut cabaran dia sekarang. Isu yang ada sekarang. Mungkin berdasarkan pengalaman, ada apa-apa isu ataupun situasi yang melibatkan perpaduan juga yang rasa okey, kalau benda ni jadi lagi, ini yang patut kita buat berdasarkan pemerhatian on social media ke ataupun pengalaman sendiri? Kalau nak dikatakan dari aspek apa yang kita lihat sebagai cabaran itu adalah bergantung kepada keadaan semasa yang tengah berlaku kat Malaysia sebenarnya. Kalau kita lihat dari segi aspek media sosial sebenarnya kan,
setakat ni apa yang saya dapat lihat adalah media sosial ni yang diterbukakan kepada semua dan semua rakyat boleh menggunakan tanpa sebarang sekatan. So bila tanpa sebarang sekatan berlaku, bahawa maka wujudlah beberapa anasir-anasir luar dan juga macam boleh dikatakan media sosial itu sendiri digunakan sebagai perisai tajam untuk nak suntik beberapa benda-benda yang negatif ataupun anasir luar dan pembawaan daripada luar dan sebagainya. So itu adalah dari sudut negatif. Tapi dari sudut positif pula, saya rasa ramai juga anak-anak muda, especially kalau saya nak katakanlah student saya sendiri pun ataupun pelajar-pelajar saya sendiri kat universiti pun dah mula menjinakkan diri dalam media sosial, dah mula sebarkan pelbagai konten-konten, influencing creating, digital creating, marketing dan sebagainya dari aspek unity, dari aspek perpaduan. Sebagai contoh, salah seorang influencer dia pergi masuk kawasan-kawasan pedalaman dan buat shoot gambar di kawasan-kawasan yang mempunyai keunikan architecture yang berbeza dan sebagainya. So ini adalah platform-platform di mana zaman sekarang ni kita guna phone ataupun kita guna telefon macam ni dah semua dah boleh buka dah. Semua dah boleh nampak depan mata dah. Satu minit boleh belajar macam-macam dah. Ya, betul. Dan kita boleh tekan apa-apa saja untuk nak lihat apa yang berlaku dalam media sosial dan apa yang berlaku kat Malaysia juga. So bagi saya anasir itu boleh diketepikan kalau kita dapat lihat, dapat hayati apa sebenarnya 5 prinsip yang ditekankan dalam rukun negara. Itu adalah tunjang saya rasa yang sangat penting kita perlu berpegang sampailah bila-bila, sebab itu adalah nadi untuk pergerakan sesuatu negara untuk maju ke depan dari segi bukan sahaja dari segi aspek ekonomi, politik dan juga sosial ataupun budaya dan sebagainya, tapi dari segi pemikiran yang lebih terjauh, lebih ke hadapan. Itulah sangat penting saya rasa lah. Patutlah dia debat dulu. Tak boleh nak sangkal lagi dah. Okay, dan suka saya bila Syatih dan juga Arvin tekankan tentang 5 prinsip rukun negara. Dari darjah 1 sampailah habis tingkatan 5 setiap hari Isnin tu yang kita baca. Tu yang kita ikut ketua pengawas ke siapa-siapa yang lead waktu tu. Dan bila kita dah dewasa ni baru kita faham dan tahulah kenapa penting sangat tentang 5 rukun negara tu. Okey, nak tanya kepada Ajwad pula lah kan sebagai duta perpaduan. Okey. Macam mana apa sebenarnya tanggungjawab Ajwad sebenarnya sebagai seorang yang sangat muda nak fahamkan tentang generasi yang akan datang ni tentang apa-apa yang jadi sekalipun kita jangan anggap kita semua ni asing. Kita kena anggap kita semua family, kita semua ni satu keluarga, kita semua ni rakyat Malaysia. Okey, terima kasih pengacara. Bagi pandangan saya, apakah tanggungjawab saya sebagai anak muda, sudah pastilah untuk amalkan prinsip rukun negara tersebut. Akan tetapi apa yang saya cuba tekankan kat sini adalah pihak yang lebih bertanggungjawab untuk memainkan peranan untuk mengamalkan rukun negara. Yang saya cuba sampaikan, yang saya maksudkan ni adalah para pemimpin kita. Kalau kami nak tunaikan tanggungjawab kami kepada negara, perlu mengamalkan rukun negara. Ini kan pula mereka yang mentadbir negara yang memang ada campur tangan secara langsung untuk dalam kemakmuran negara. Mereka juga adalah orang yang lebih perlu untuk amalkan dulu rukun negara tersebut. Jadi untuk saya akan amalkanlah. Tak akan tetapi perlu ada bimbingan pada orang-orang dewasa. Kami akan follow the floor, kami akan saling membantu untuk pastikan rukun negara itu tercapai matlamat dia. Alright. Okey, itu tanggungjawab sebagai seorang belia. Dan bercakap tentang belia juga, Basit di sana umur 23 tahun. Mahasiswa UiTM, muda lagi. Okey, dan seperti yang kita sedia maklumlah, macam kalau belajar di UiTM, saya pun dulu pelajar UiTM juga. Rakan-rakan kita kebanyakannya Melayu dan juga kawan-kawan di Borneo. Tapi bila kita dah masuk bekerja, kawan-kawan kita, pelbagai kawan, benda tu buatkan kita lagi rasa excited dan teruja dan baru kita nampak Malaysia secara keseluruhannya. Nak tahu pengalaman Basit sendiri. Macam pengalaman saya, ketika saya di sekolah menengah, saya masuk ke dalam sekolah asrama MRSM. So bila MRSM Kuala Kubu Baru. So bila saya membesar di dalam suasana sebegitu, saya memang dibesarkan tanpa mempunyai kawan yang ramai yang berbangsa lain. So bila saya masuk ke Kelang Universiti pula, benda yang sama juga terjadi. Saya masuk ke UiTM. So, kawan itu memang suka untuk dapat daripada bangsa lain. Tapi bila saya di universiti, saya menjadi proaktif sedikit. Saya banyak join volunteer, mendekatkan diri kepada kawan-kawan lain untuk mengenali mereka dengan lebih rapat. Sebab seperti mana yang Santi cakap tadi, social media memang banyak kebaikannya, tapi ada juga dia punya kesan negatif. So, contohnya bila kita gagal memahami sesuatu fakta itu yang dilontarkan dalam social media, kita tak faham apa maksud sebenar, dan kita boleh possibility untuk tersalah faham maksud yang sebenar perkara itu. So di sini saya ingin menegaskan bahawa
pentingnya anak muda pada hari ini untuk tidak hanya berkelompok sesama mereka sahaja, tapi mereka perlu untuk join volunteer pelbagai aktiviti yang ada di luar sana untuk mengenali bangsa lain dengan lebih mendalam lagi. Sebenarnya saya bersetuju dengan pandangan saudara Basit. Sebenarnya kita ada dua terma ya. Satu mengetahui, satu lagi memahami. Dia ada perbezaan yang ketara ya dalam isu ini. Setuju. Ya, sebab apa? Contohnya, kita ada budaya yang berbeza, adat yang berbeza. Contohnya masyarakat kaum Cina. Ya, setiap tahun mereka akan bakar wang neraka ya, dan dia panggil sebagai Qing Ming ya, perayaan tersebut. Dan mungkin kalau kita hanya mengetahui benda tu just sebagai satu budaya, kita mungkin ada perasaan kurang selesa sebab mungkin ujungnya pencemaran udara sebagainya. Tetapi kalau kita memahami ya, apakah budaya tersebut, mengapakah mereka menghayati budaya tersebut dan kenapa budaya tersebut diperlangsungkan, sudah pasti kita akan rasa satu kelangsungan diri kita untuk menerima dan bertoleransi terhadap budaya ataupun adat tersebut. Dia beza ya. Kalau kita just mengetahui suatu perkara, kita mungkin akan ada pro and cons. Tetapi kalau kita memahami sedalam-dalamnya, kita menghayati budaya, adat yang berlainan, sudah pasti wujudnya satu persekitaran yang harmoni. Ya, saya suka apa yang Dr. Arvin cakap ni, sebab bila kita dah faham baru kita tahu apa sebab buat begitu-begitu, dan lagilah ada rasa hormat tu. Macam saya sendiri ada kawan-kawan bangsa lain, bangsa Cina, bangsa India contohnya. Mereka tanya kenapa kena pakai tudung? Kenapa perempuan Melayu kena pakai tudung? Wajib ke? Kenapa ada setengah kawan-kawan dia belum pakai tudung lagi? So benda-benda tu bila kita tahu ataupun bila ditanya baru kita rasa macam kawan-kawan kita tak faham lagi, so kita share, lepas tu kawan-kawan lain pula share budaya masing-masing. So benda ni sangat-sangat interesting lah, dan buatkan kita rasa Malaysia ni very colourful, dan mungkin kalau Dr. Crystal boleh share sendirilah pengalamannya membesar di Sarawak. Ya, membesar di Sarawak. Membesar di Sarawak dan bekerja di Semenanjung pula. Jadi bezanya macam mana ataupun pengalaman yang boleh dikongsikan lah tentang persekitaran dan sebagainya. I think salah satu benda yang I'm quite proud of being a Sarawakian lah is that we have a sense of community. Yeah. So when I come home, I always feel like I am fully embraced. Like I mean, it makes sense because that is my home. But I do really feel at home, and there's a sense of like family, right? And I think one of the reasons yang cause a lot of friction kan, banyak percanggahan is from a philosophical point of view, I would say, is I think we attach ourselves too much to our identity. Okay. Yeah. For example, it could be religion, cultural background, ataupun ethnicity. We touch so much. For example, I say I'm a Christian, or I'm a Muslim, or I'm a man, I'm a woman, right? And because of this attachment, it causes when someone else opposes our identity, or when defensive. Yeah, we become defensive, or we feel threatened. We feel that our identity is macam kena attack kan. Yeah. And I love this quote by Buddha where he says, "The root of all suffering is attachment." Yeah, and I think that causes a lot of suffering in Kensi as well in our country. But I think at the end of the day, what we need to understand is that we all have different perspectives. Again, it goes back to perspective. Yeah. I like to use this analogy, like for example, if I hold a cylinder, right, like a cylinder, so someone in front will see it's a circle. Yeah. From your side, you will see it's like a rectangle, macam segi empat. Rectangle. But me holding it, I know it's a cylinder. But who is right and wrong? Right? Everyone is right in their own perspective, based on their own lens of perception. Yeah, and I think we should understand that as well. In a country yang berbilang-bilang kaum, multiracial, we will all have different perspectives based on what is available to us, the resources or the understanding that is available to us. And still, at the end of the day, it's about respect, love, and also having compassion, because we are all on different journeys, different understandings, and we carry ourselves differently, throughout our lives. So, yeah. So I think that is one of the biggest things. Yeah, one of the biggest challenges is when we don't understand, but also one of the biggest things that we should understand also is that we all have different perspectives, and
it still goes down to respect lah. Okay, bagi saya apa yang Dr. Crystal cakap sehaluan dengan apa yang Dr. Arvin cakap. Okay, maksudnya bila kita yang pelbagai kaum, pelbagai agama di Malaysia ni, kita pegang kuat dengan agama kita, dengan budaya kita. Tetapi benda tu sepatutnya buatkan kita lagi respect one another, sebab bagi saya setiap agama, setiap budaya memang mengajar kita untuk percaya kepada Tuhan masing-masing dan masa sama hormat menghormati antara satu sama lain. Tapi kadang-kadang apa yang kita baca, apa yang kita nampak bercanggah dengan apa yang sepatutnya dipegang. Mungkin Ain ada komen tentang benda tu. Bagi saya pula selain daripada penggiat bahasa itu more kepada hobi. Yang sebenarnya saya juga seorang pekerja lah. Pekerja di sebuah syarikat pembinaan, kita buat PAEP. Syarikat saya dimiliki oleh bos saya Indian, dan biasanya construction kebanyakan supplier, kalau yang biasa dah dengan construction, supplier mesti daripada Chinese. Dan staff juga kita kebanyakannya Melayu. Jadi dari segi sini construction world ni berbagai kaum yang untuk mempunyai satu tujuan, itu menyiapkan projek itu, regardless of dari manalah kita kan. Jadi bagi saya di Malaysia, untuk kita dari segi komunikasi, kita faham. Macam saya sendiri pun jujurnya saya hanya boleh berbahasa Melayu. Jadi saya rasa agak taklah kecewa, tapi rasa macam kekurangan bila saya tidak boleh berbahasa Chinese, saya tidak boleh berbahasa India, di mana bagi saya macam saya sendiri, bila saya cakap dengan Hawa, saya rasa kalau saya cakap bahasa Melayu lebih sampai berbanding kalau saya cakap bahasa lain, kerana kita, jiwa kita dengan bahasa kita sendiri Dibesarkan pun. Ya, betul. Jadi saya rasa kalau saya boleh berbahasa Cina, saya boleh cakap dengan supplier tu lagi sampai. Jadi hubungan tu akan lebih akrab. Dan kalau saya boleh cakap Tamil, saya boleh cakap dengan bos saya dengan lebih sampai. Jadi saya rasa keperluan bahasa tu satu yang lagi penting lah untuk kita lebih lagi untuk berpadu dengan yang lain. Sebab jangan rasa macam bila ada orang cakap bahasa lain depan kita, kita rasa tu resis. Kebanyakan orang akan rasa macam tu, dia cakap pasal aku ke? Dia cakap buruk pasal aku ke? Sedangkan kita nak komunikasi tu lebih sampai. Kalau saya boleh cakap Cina, saya akan cakap Cina dengan Chinese. Walaupun saya tak berapa fasih, tapi itu adalah perspektif yang perlu kita buang. Tak semestinya dia cakap bahasa lain depan kita, dia cakap buruk pasal kita. Itu saya rasa stigma lah yang perlu kita buanglah dari sebagai rakyat Malaysia. Tu kira berbalik kepada kita punya perspektif dan kita punya pemahaman jugalah kan. Okey, itu dari sudut bahasa juga. Jadi kita nak tahu lagi daripada Basit, mungkin apa lagi antara cabaran lain yang Basit nampak dalam kita kata fokus kita terhadap perpaduan negara kita ni? Mungkin sebagai seorang pelajar ke? Sebagai seorang mahasiswa, saya merasakan bahawa cabaran terbesar adalah bila kita nak cuba berkomunikasi dengan kaum lain. Sebab contohnya di kaum Melayu, selalunya mereka mempunyai skeptikal mengenai kaum lain. Maybe mereka tak mampu nak berkomunikasi dalam bahasa yang sama, mereka berkata buruk seperti mana yang dikatakan sebentar tadi. So, sama juga seperti itu juga dengan kaum lain. Kaum lain pun merasakan benda yang sama juga. Mungkin kaum Melayu ini berkata buruk tentang mereka. So, cabaran terbesar adalah bagaimana kita nak mencari satu garis lurus untuk menemukan ketiga-tiga kaum tersebut ataupun kaum-kaum yang lain juga mempunyai komunikasi yang sama. So, which is saya merasakan bahawa pada masa yang sama kita kena memantau social media. Sebab kerana itu adalah menjadi medium terbesar orang muda pada hari ini untuk berkomunikasi. So, sebagai contoh, maybe bagi Dr. Santosh tadi ada mengatakan bahawa tidak ada sekatan dalam kita berhubung melalui social media, berkomunikasi dalam social media ini. So, maybe perlu wujudnya sekatan bagi membendung daripada benda-benda yang tidak sepatutnya dibicarakan di dalam social media itu terus tersebar menjadikan sebagai satu maksudnya permasalahan perbincangan benda-benda yang sensitif lah. Betul. Contohnya seperti isu 3R yang seperti kita sedia maklum pada hari ini, dia menjadi semakin topik yang sangat panas. Betul. So, mungkin kita perlu membincangkan bagaimana untuk kita membendung isu-isu seperti yang sensitif ini untuk dibicarakan dengan lebih teliti lagi di masa hadapan. Okey, mungkin Satish ada komen juga tentang hal ni? Berkaitan dengan 3R ni. 3R ni adalah satu isu yang boleh dikatakan sangat sensitif lah. Sebab kalau ikutkan
isu 3R ni bukan sahaja timbul di Malaysia. Saya rasa banyak negara dah mula menekankan bahawa isu 3R ni religion, race dan juga royalty. So whatever comes in between that three composition of 3R ni adalah sangat-sangat penting untuk pertahankan bagi sesebuah negara. Sebab itu adalah proses untuk memastikan bahawa sistem yang dipupuk ataupun dibina oleh negara tersebut supaya kekal untuk sampai apa yang dibina oleh pahlawan kita dan sebagainya semua ataupun ni untuk kita kekalkan terus sehinggalah kita dapat capai sebagai sebuah negara yang maju. So we cannot simply bila kita dah maju okey kita tinggalkan, tak boleh dan sebagainya. Sebab dia ada kemungkinan untuk kita patah balik, go backwards. Exactly, and it doesn't even jive in with whatever the youth mentality yang kita ada pada hari ini. Because youth mentality ni pada hari ini diorang bukan memanifestasikan cara dulu ataupun orang-orang muda dahulu kan. Kalau kita dapat lihat diorang cara diorang tunjukkan the way they show floral dia punya ataupun bloom diorang punya rasa patriotism, semangat tu masuk perarakan, lepas tu join pasukan keselamatan negara dan sebagainya, lepas tu pada masa yang sama juga diorang jadi ahli-ahli rukun tetangga dan sebagainya semua ni. Tapi the way today's youth is actually expressive in terms of like bukan sahaja di media sosial tetapi diorang dah mula lihat sukan itu adalah sebagai satu alat untuk menyokong all this power. Because bila turun je pasukan bola kita memang semualah bersorak. Badminton semua jadi gang lah. Betul, you tua ke, you muda ke, perempuan ke, laki ke, suara memang kuat lah, memang keluar sampai memang tengking. So this is what actually happens. So I rasa sangatlah penting kalau kita ketepikan isu 3R ni, biarlah dia jadi satu empowerment of Malaysia. Kita fokus kepada kita punya kemajuan negara dan kekalkan perpaduan itu. Sangat penting. Okay, thank you so much Satria. Okay, kalau kita dapat tengok segmen kali ini, kita dah tahu apa antara cabaran dia, apa antara isu dia. Segmen selepas ni kita nak fokus tentang langkah ataupun apa yang perlu kita lakukan lepas ni untuk jadikan Malaysia lebih harmoni lagi. Kita rehat dulu seketika, kembali lagi selepas ini Dialog Anak Muda. Kita jumpa lagi dalam Dialog Anak Muda Astro Awani dan lebih istimewanya untuk episod kali ini sebab kita bersiaran di Memorial Tunku Abdul Rahman. Kalau dapat tengok di belakang kita, inilah perjalanan menuju ke Hari Kemerdekaan Negara dan pejam celik kita menyambut Hari Kebangsaan yang ke-66 tahun. Dan suka saya pada hari ini sebab tetamu kita semua hebat, ada kejayaan masing-masing dan ada pandangan yang cukup bernas. Dan tadi Satish ada sebut tentang keharmonian negara yang kita dapat tengok sekarang ni, yang paling jelas ialah melalui sukan. Okey, kalau pengalaman Satish sendiri, macam mana sukan ni kita dapat tengok yang oh wow, inilah Malaysia. Okey, kalau contoh dua sukan utama yang menjadi nadi kepada kita setiap kali kalau kita tengok dalam TV, yang pertama adalah badminton. Confirm kalau setiap kali Datuk Lee Chong Wei turun ataupun Lee Zijia turun ke, Eng Zeyong turun ke, semua-semua, kita akan rasa macam kita nak tinggalkan kerja kita dan kita nak fokus dulu supaya kita nak pastikan dia menang. So menang tu yang menang dan ataupun yang kita nak rasa semangat tu nak lihat dia nak menang, score point dan sebagainya. Dia boleh merapatkan kita antara dengan yang lain. Orang sebelah pun kita tak kenal, kita dah boleh mula bergaul dah. Macam sambil tengok kat kedai mamak kan. Betul. Lagi-lagi bola. Memang bola memang tak dinafikan bahawa setiap kali bola turun ataupun mana-mana dia lawan dengan mana-mana negara ke dan ini ke, memang confirm kita akan rasa oh, ini adalah satu benda yang boleh kita akan bersorak secara bersama-sama, memberi kesepaduan yang sama-sama sebab kat sinilah wujudnya asimilasi yang kat situ tak ada wujud budaya, tak ada wujud agama, tak ada wujud race pun. Apa-apa pun tak wujud. Satu bahasa je, bahasa sukan. Bahasa sukan je. Itulah suara yang kita bersorak dan memberi tepukan tu, itulah adalah cara kita tunjuk the way kita manifestasikan kita punya perpaduan tu. Kat situlah wujudnya nilai perpaduan yang sangat-sangat very beautiful, you know. Sangat mahal kan? Sangat unik dan saya rasa satu lagi dari bidang saya sendirilah yang saya rasa dah lebih 10 tahun saya dah kecimpung, iaitu bidang kesukarelawanan. Bidang kesukarelawanan adalah satu-satunya bidang yang saya rasa
sangat genuine dan sangatlah mudah untuk dipelajari dan dibuat, dan kat situlah kita dapat lihat macam mana apa kehendak masyarakat kita, apa keperluan mereka dan sebagainya. Tak kisahlah dia budaya apa ke, agama apa ke, apabila sukarelawan tu turun ke padang tu, dia dah hilang semua stereotip dia dah. Semua dia dah ketepikan. Yang penting dia nak fokuskan masyarakat tu, nak bagi apa yang dia nak buat apa yang dia nak. So balik nanti dia nak buat lagi-lagi, berkali-kali. So maka wujudlah rasa kekitaan tu antara kita. This is all a beautiful thing, you know. Betul. Sangat-sangat menarik. Saya rasa sukan tu adalah satu major thing, tapi sebaliknya belakang-belakang tu macam kesukarelawanan, media is it mentioned, everything is includes. Ya, bila Syati sebut pasal kesukarelawanan tu, waktu tu kita tengok yang memerlukan pun pelbagai bangsa, yang membantu pun pelbagai bangsa, dan kita apa-apa yang kita communicate, apa-apa yang kita bantu tu kita dah tak kira siapa dah. Betul. Sini ada siapa-siapa yang pernah join aktiviti kesukarelawanan? Ya, saya sendiri merupakan orang kata apa, duta daripada Majlis Belia Malaysia ya. Sebab saya dapat anugerah Tokoh Belia pun melalui Majlis Belia Malaysia. Kalau kita lihat ya, macam Dr. Sati beritahu tadi, memang betul. Apabila kita melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti sosial di peringkat akar umbi, contohnya di Majlis Belia Malaysia kita ada MIYC, contohnya saya daripada Malaysian Indian Youth Council. Ada juga daripada China, ada juga daripada Melayu 4B, MAYC dan sebagainya. Dan inilah waktunya kita wujudkan hubungan sosial, interaksi sosial antara belia-belia yang berlainan kaum untuk bersama-sama bekerja untuk masyarakat di peringkat akar umbi. So apabila kita aktifkan diri dengan aktiviti-aktiviti belia, contohnya melalui pelbagai platform macam saya kata tadi, Majlis Belia Malaysia, macam saudara Sati cakap tadi, YSS dan sebagainya. Dan inilah contoh-contoh yang boleh kita moving forward untuk bersatu padu demi masyarakat di peringkat akar umbi. Jadi kita kena start, kita sendiri yang kena take action. Betul. Kalau Basit, apa yang Basit buat? Mungkin sama kita membesar, kita tak rasa pun keperluan untuk keluar, untuk join kumpulan-kumpulan tertentu. Apa yang buat Basit rasa okey kita kena join, dan apa yang seronoknya bila Basit tengok as a student? Okey, sebagai seorang student, saya baru-baru ni saya ada terlibat dengan satu program kesukarelawanan yang diadakan di bawah Vote Malaysia. Buat apa tu? Vote Malaysia. So apa yang kami Vote buat adalah Malaysia? Betul. Yes, Vote Malaysia. Ketika di PLN ketika yang berlalu, adalah tugas kami adalah untuk mengumpulkan undi pos daripada luar negara, and then kami bawa kembali ke Malaysia dan hantar ke setiap adun-adun yang terlibat. So di situ, apa yang saya dapat uniknya di situ adalah volunteer yang terlibat adalah terdiri daripada semua bangsa. Ada Melayu, ada Indian, ada Chinese. Dan mereka bekerjasama untuk mencapai satu misi, iaitu menghantar undi-undi tersebut untuk serve the nation. Untuk kita melaksanakan PRN tersebut. So itu adalah salah satu contoh example saya rasa sangat unik, sebab macam saya sendiri, kenapa reason saya join sukarelawan adalah untuk saya tahu apa yang sebenarnya berlaku di luar sana, realiti yang sebenar. Instead of kita melayari social media, kita melihat orang kata ini, orang kata itu, kita pergi sendiri merasai pengalaman yang sebenar. So bagi saya, anak muda itu perlu sendiri mencuba mengetahui realiti sebenar untuk tahu apa yang sebenarnya berlaku di luar sana. Dan bukan hanya sekadar melihat di social media. Bila kita dapat experience tu sendiri, baru kita tahu, baru kita nampak kan. Dan boleh kita tengok sekarang ni, apa-apa yang kita bincangkan, walaupun harmoni tu ada, tapi sikit sebanyak kita masih rasa tak asing lagi antara kaum ini, itu dan ini. Jadi agak-agak bila Malaysia ni kita boleh rasa kita semua ni sebagai satu. Maybe Dr. Krista ada pandangan sendiri? Yeah, I mean we can see for ourselves kan, walaupun kita multiracial, at times we do live harmoniously, but there are also times when there's friction kan. So I think I love this quote by Mahatma Gandhi where he say, "Be the change you want to see." Okay. So if we want to change, for example, we want to change a country, right? It has to start from ourselves first. We have to change first, rather than us trying to change others. Like for example, one of the problem is maybe kita macam tak rasa puas dengan certain politician ke ataupun government. Or we experience this in our own personal life, right? We want to change our friends, our partners, or we want to change this person, that person. But we know from experience that we cannot change the other person. If susah the other person, nak ubah orang lain kan? Yeah, if they don't want to change themselves, they have to do their own inner work, right? So, in my opinion, that's why when we try to change someone, but when they don't change, we become disappointed. Or we try to point fingers, we play the blame game. So the same thing goes to Malaysia as well.
if we want a country that is peaceful, that is harmonious, it has to start with us first. We have to feel the peace and also harmony within. The same goes to if you want to apply for a job, kan? If you want to apply for a job, you cannot expect the employee to accept you kerja in the company. You have to be able to equip yourself with the necessary skills, knowledge, right? Because and also if you want to change the government or if you want to change the system, rather than trying to fight against it, why don't we create a new one or we build a new one? And that starts by changing ourselves, our perspective. And also, it still goes back to seeing each other as, having different opinions, but still respecting one another. Untuk ada rasa hormat tu kan. Dan Najat sebagai seorang insyaAllah bakal duta perpaduan juga kan. Okey, apa lagi yang rasa kita patut buat lagi, kita kena kerja keras lagi untuk make sure rasa harmoni tu ada supaya kita tak rasa terasing lagi antara kita semua. Sesuatu perkara tu mesti makan masa untuk for me dan untuk kami semua sebagai pemuda. Apa yang kami harus buat adalah kami semua kena pada setiap masa kami kena semakin ke depan kena ada satu pemikiran yang lebih matang, di mana kita akan ada je masalah yang akan timbul seperti isu itu kita tak boleh nafikan dan dia memang akan wujud tak kira di mana jua. Cuma kita sebagai pemuda seharusnya kita daripada sekarang berusaha untuk ada pemikiran yang lebih positif dengan sesuatu perkara tak boleh kita terima, kita terima dan juga kita berikan kembali dengan gaya yang lebih positif. Okey, sebagai contoh, alright, saya dapat masalah pasal 3R, okey, saya akan baca berita tu dengan secara rasional lah. Saya takkan menunding jari, saya takkan kata okey ini salah, saya perlu berfikir dulu dengan secara matang. Pihak mana yang sebenarnya benar dan salah. Dan bukan itu saja, ia juga akan melibatkan para pemimpin kita yang bagi saya itu lebih penting untuk ditekankan. Sebab jika mereka sendiri yang tidak bersatu, apakah pula kami sebagai rakyat biasa untuk bersatu. Jadi perlulah datang daripada contoh-contoh para pemimpin. Oleh itu, daripada sekarang, para pemuda kena start ada satu mindset yang kami nak ubah negara kami. Jadi kami tak nak ulangi apa kesilapan yang pernah berlaku. Kami nak jadi lebih positif, kami nak jadi lebih matang dalam apa jua situasi. Alright. Okey, jadi sebenarnya apa yang Ajwad harapkan ialah sebenarnya daripada pucuk pimpinan kita sendiri yang tunjukkan satu contoh yang baik. Tapi dalam masa yang sama seperti yang apa Dr. Crystal katakan tadi, kita kena ubah diri kita sendiri dulu. Kita kena ubah kita punya perspektif dahulu. Mungkin kalau Ain ada komen yang nak dikongsikan? Betul, bagi saya betul yes, pemimpin adalah apa yang kita nampak dekat depan. Jadi mereka perlu tunjukkan contoh yang baik. Kerana macam kita kecilkan sikit skop pemimpin, bawah dia mungkin masyarakat. And then kita bawahkan lagi ada iaitu keluarga kita sendiri. Jadi bagi saya sebab seingat saya kat sekolah dulu pernah lah macam seperti doktor tadi cakap, to change, kita change from ourselves and then kita change our family and then we change the masyarakat, then we change the leadership. Jadi saya rasa kita jangan tanya apa yang Malaysia dah buat dekat kita. Kita tanya apa yang kita sumbang dekat Malaysia. Sebenarnya bila saya bersama dengan orang-orang yang hebat ni, saya rasa macam sesuatu. Sebab dulunya saya waktu di universiti, waktu di sekolah, saya seorang yang macam patriotisme lah. Sejarah tu memang favorite lah. Favorite subject. I kan macam tak perlu belajar, besok saya sit down exam A tu insyaAllah lah. Dia punya tahap mencintai sejarah tu. Tapi bila lama-lama semakin slow down, saya tak tahu sebab ada kesibukan kehidupan, belajar, bekerja, lama-lama kita makin kurang rasa begitu. Saya macam terfikir macam kenapa ya macam tadi kesukarelawanan, sukan, tapi saya rasa kenapa saya dah lama tak buat benda-benda tu. Rasa macam buat saya rasa terfikirlah. Macam kita kena macam ni lah bergaul dengan orang-orang lain, dengar pendapat-pendapat orang, ambil tahu isu-isu di Malaysia dan sit down and think back. Apa yang sepanjang kita hidup ni, apa yang kita dah sumbang dekat Malaysia. Instead of kita kritik apa yang Malaysia dah sumbang kat kita. Itu je lah dari saya. Sebenarnya saya mempunyai pandangan yang berbeza dengan saudara Ajwad sebab saya lihat kita dalam contohnya dalam isu 3R, kita tidak boleh meletak perkara itu di bahu pemimpin semata-mata.
bah kata pemimpin kita Soekarno, berikanku 10 belia akan ku goncangkan dunia. Bermaksud apa? Apabila isu-isu sensitif seperti 3R ini berlaku, anak muda lah perlu menjadi frontliner di hadapan untuk bangkit dan kita menentang sekeras-kerasnya isu-isu yang remeh-temeh. Sebab apa? Apabila habisnya pilihan raya negeri ataupun negara, perkara 3R tidak wujud sama sekali ya. Kalau kita duduk di peringkat akar umbi di kampung, contohnya di Bangar Datuk, kampung kita. Apabila kita minum kopi bersama orang-orang berlainan bangsa dan kaum sebagainya, tidak wujud pun isu 3R. Apabila kita berada di Kuala Lumpur, apabila kita minum bersama rakan-rakan kita yang berlainan kaum, tidak wujud pun isu 3R. Cuma politikus-politikus inilah yang akan menggunakan injaksi-injaksi 3R ni untuk meraih sokongan. So apa itu bahan yang digunakan lah. Betul. So saya lihat anak muda ya, belia kita perlu ke hadapan, be the change dalam isu ini. Okey. Ya. Poin saya. Silakan. Saya setuju dengan saudara yang bekerja doktor. Alright, terima kasih. Akan tetapi perlu saya tidak menyangkal, saya cuma add on, pemuda pada ketika ini sudah sibuk dengan dunia hiburan. That mean, pada pendapat saya sendiri, saya dan juga rakan-rakan saya, secara jujurnya susah untuk nak fikir pasal negara, pembangunan negara ni. Secara jujurnya tak adalah kalau kita pergi borak-borak biasa dengan para pemuda yang lain, dia takkan borak pun pasal macam mana dasar-dasar negara. Ini sebab yang pada persepsi saya, ketika ini kita sudah disibukkan dengan dunia hiburan, so jadi perkara ni quite lack di situ, kurang dalam para pemuda. Ini yang saya nak tekankan, peranan para pemimpin dan orang dewasa untuk pupuk dan guide us, bawa kami supaya kami sedar, involvekan kami dalam aktiviti yang boleh buatkan kami sedar yang kami ada tanggungjawab untuk negara kami. Kami perlu cintakan negara kami. So berbalik pada tadi, betul politikus yang mainkan isu ini. So saya akan tekankan bukan pemimpin negara akan tetapi semua pemimpin parti haruslah bertindak rasional untuk memastikan kita bersatu dalam negara yang tercinta. Okey, baik. Dan pada pandangan saya juga, mungkin golongan belia ni dia mahu ambil tahu tentang hal negara, tapi mungkin tak jumpa saluran yang betul ataupun tak jumpa platform yang sepatutnya untuk mereka bantu ataupun lontarkan idea. Ataupun mungkin ada yang rasa macam, adakah suara kita ni orang nak dengar ke, idea kita ni cukup bagus ke, rasa macam kecil saja kan. Okey, dah bercakap tentang kecil lah. Okay, kita tak nak terlalu fokus tentang isu yang besar-besar. Kita boleh mula dari rumah saja. Tentang rasa harmoni ni, kita boleh didik adik kita, anak-anak buah. Macam saya ada 3 orang anak buah, 3 lelaki. Dari situ bila tengok dia dekat tadika, dia kawan Cina, kawan India dari situ, kita dah rasa okey, ni dah selamat dah. Tapi lain tempat, lain bandar, lain negeri, lain cara pergaulannya. Mungkin kalau boleh Dr. Crystal, Syatish ataupun Basit boleh kongsikan macam mana dari sekecil-kecil cara kat rumah ataupun kita sebagai ahli keluarga, kita boleh make sure generasi akan datang ni akan buatkan Malaysia ni lebih baik lagi. Dr. Crystal? Yeah, still it reminds me of this quote again. I suka guna quotes. Especially when it comes to children, our children they don't hear what we say, they see what we do, right? So if you wanna, dia tengok action kita. Yeah, dia tengok action kita. So it's very important for us to, as someone who is macam considered older, taklah older mana kan, but like older, the older, berpengalaman yang lagi matang, we should lead by example, right? And me, I've experienced firsthand from the healthcare line. Even as a young doctor myself, us the young doctors or the younger generation, we want to do good for the patients, for the people, for humanity in general. But maybe what we don't have right now is the experience or the maturity to to guide. Yeah, to determine saluran mana yang we should go to make the change that we want, right? So I think what we can do as someone who is more experienced, yang lagi berpengalaman, is we need to provide that platform. Provide that platform for all of these younger generations who Contoh platform? Platform as in like provide for them, be a mentor or be a guide. Yeah,
to provide for them the resources that they need, certain skills that they need, or connect them to people who can merealisasikan their ideas or their dreams, right? So I think these are the little things that we can start doing. It doesn't have to be something big, but if we can make small changes, little by little, benda tu akan akan accumulate, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Betul. So that's my opinion. Okey, dan Dr. Syakir sebagai seorang tenaga pengajar juga, mungkin tu yang sendiri dikongsikan untuk pelajar. Okey, kalau dari sudut saya lah, saya nak tekankan dari aspek pendidikan. Alright. Okey, pendidikan ni sebab kita memang sedia tahu bahawa pendidikan adalah satu ataupun orang kata tunjang utama yang menjadi ejen perpaduan untuk pupuk dari akar umbi, dari bawah sekali. So tetapi kalau kita nak suruh anak-anak murid kita untuk hafal di perhimpunan, setiap kali nak hafal perhimpunan dekat rukun negara, kita semua dah pernah merasakan. Habis hafal lupa. Setiap kali menghafal dan baca, lepas tu lupa pula, kena ke tempi ke apa ke, macam-macam. So semua benda ni akan berlaku. Benda ni telah berlaku dan telah dirasai oleh generasi kami semua. Dan untuk generasi akan datang, kita tak nak belajar untuk exam, kan? And we are no more menghafal, no more menghayati dan sebagainya. Kita dah, it has to be part of our life already. Sebenarnya, kalau nak jadikan dia sebagai part of their life, integrated with the decision making process kita dan sebagainya, yang paling penting adalah di sekolah, bukan sahaja setakat mengajar mereka, beri mereka peluang pengalaman ataupun pembelajaran berpengalaman. Kalau kita nak panggil dalam bahasa Inggeris kan, experiential learning. Itu yang kita buat dalam kesukarelawanan pun. Kita bagi mereka pengalaman yang betul-betul on the ground. Sama juga kepada anak-anak murid, bagi mereka pengalaman untuk pergi ke kawasan rukun tetangga, suruh mereka buat kerja-kerja macam ini dan kerja-kerja sosial dan sebagainya. Lepas tu minta mereka juga untuk pergi ke institusi-institusi, macam contoh hari ini kita kat Memorial Tunku Abdul Rahman, bagi mereka merasa situasi-situasi ini. Walaupun lawatan sekolah dan semua ada, tapi apa yang saya rasa adalah pengalaman tu perlu dibekalkan kepada anak-anak murid supaya mereka dapat rasa dari awal lagi, dari kecil lagi. Lepas tu bila dah mula membesar, mereka dah merasa, oh inilah sebenarnya undang-undang negara kita. Oh macam inilah kita kena patuh kepada setiap akta-akta yang telah digubal oleh kerajaan dan sebagainya. Dan banyak peluang-peluang tu akan ada dan dia akan dapat mula merasa dan dia akan rasa macam itu adalah part of our process kita, part of our life kita. Macam contoh kita pergi kat tengah-tengah jalan, kita takkanlah kita nak langgar trafik kan, kita akan follow, kita akan obey all the laws that provided by the government, by the Malaysian and all that. So in short terms, I would like to say is actually education is also a soft injectioner to make sure that whatever we wanted to achieve as a better nation, as a united nation, this is actually the key role to make sure lah. Walaupun pendidikan di sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah tinggi pun, di pengajian tinggi pun, dia berbeza-beza, tetapi dia punya prinsip dia tetap sama. Prinsip sama dan caranya cara yang sama, cara yang halus sebenarnya. Ya, betul. Sebab cukup-cukuplah kita belajar ataupun hafal sejarah kita hanya untuk mendapat markah yang bagus dan peperiksaan. Kalau boleh sekarang ni dah tiba masa kita belajar untuk kita hayati, untuk kita faham Malaysia. Okey, kita dah sampai ke penghujung perbincangan kita sebenarnya. Jadi kita nak dengarkan sedikitlah daripada anda semua tentang harapan dan juga mungkin kata-kata untuk semua yang menonton sekarang ini tentang begitu pentingnya untuk kita sayang perpaduan kita, untuk kita lebih menyayangi antara satu sama lain. Kita mulakan dengan Ajwad dulu secara ringkas dan padat. Alright, terima kasih. Semua daripada kita akan mempunyai tanggungjawab tersendiri dan akan memainkan peranan dalam bidang tersendiri, bidang kita sendiri. Oleh itu, saya ajak semua rakan-rakan saya di luar sana supaya kita daripada sekarang ada kesedaran yang kita perlu cinta akan negara kita ada tanggungjawab pada negara. Okey, cara macam mana kita nak laksanakan dia, kita belajar rajin-rajin. Alright, thank you. Oh, wow. Belajar rajin-rajin ya. Okey, Ain sila. Saya terima kasih. Jadi untuk saya tekankan semula, saya rasa mulai sekarang prinsip hidup saya, dan saya nak ajak juga semua orang ada prinsip hidup baru, iaitu berhenti bertanya tentang apa yang Malaysia dah buat kat kita, tapi kita fikirkan apa yang kita dah sumbang kepada Malaysia. Okey. Ivan. Ayuh anak-anak muda di luar sekarang, bersama-sama kita sebagai anak muda menjunjung rukun negara, dan yang penting kembalikanlah zaman kegemilangan Tunku Abdul Rahman, Tan Cheng Long dan Tun Samanthan.
Okey, baik. Tu kata-kata daripada 3 sebelah kanan dan daripada sebelah kiri kita. Mungkin Dr. Crystal dari tadi dia ada dia punya kata-kata motivasi, ada dia punya quotes daripada tokoh-tokoh yang hebat. Apa pula kali ni Dr. Crystal? It still goes back to the Mahatma Gandhi quote, which is "Be the change you want to see." I think for a long time we always, play the blame game. We point fingers at people, but if you want to create change, it has to start with us first. And also one thing that we need to understand that us as human beings, we are all different, but we also the same in so many ways. For example, we are the same in the sense that we all want to love, to be loved. We all want to do work that is meaningful, purposeful. We want to live a fulfilling life. Yeah. But all of us, we want them in different ways. And we all want to express them in ways that is unique to us. And it still goes down to, despite all of the differences, it still goes down to respecting one another, love, compassion, and so tolerance, especially in a multiracial country like Malaysia. Yeah. Suka saya bila Dr. Crystal sebutkan tadi, cukup-cukuplah kita berbalah, cukup-cukuplah kita salahkan antara satu sama lain. Sebab kalau kita baca mana-mana di aplikasi X yang dulunya Twitter ataupun yang kita baca di Instagram, TikTok dan sebagainya, bila gaduh, balah, konflik, bila nak habis. Jadi ini yang pernah saya bual dengan rakan-rakan dulu kan. Mereka cakap, daripada kita share masalah, daripada kita salahkan antara satu sama lain, bukan ke elok kalau kita bagi idea daripada macam ni, boleh tak kalau kita buat macam ni? Bukan ke benda tu yang buat betul-betul lagi positif, lagi impactful? Mungkin Syatish pun ada apa-apa yang nak kongsikan juga. Okey, kalau nak saya katakan, kita semua sayang Malaysia sebenarnya. Yeah. Sebab itulah kita pada hari ini pun masih kita ada kat sini? Masih ada kat sini. So, bagi saya rasa kita bukan tinggal pada zaman 1997, 1998. Kita di zaman 2023, di mana saya rasa zaman 2023 ni adalah youth ataupun change makers yang forward thinking sebenarnya. So, bila forward thinking ni, kita kena lihat dari semua aspek, semua perkara, semua isu secara terbuka. Jangan mudah judge sesuatu benda, jangan mudah terpengaruh dengan apa-apa perkara, dan juga jangan bagi apa-apa statement tanpa memberi ataupun dengan tanpa ada rasa faham. Ya, betul. Dan juga fakta tu perlu disemak semula juga seperti mana Basit sebut tadi. Dan itu adalah sangat-sangat penting, dan sebab itulah yang menunjukkan bahawa the maturity of nowadays youth. Kalau kita nak forward thinking untuk next level, akan bukalah kita punya pemikiran kita, dan lepas dah pemikiran terbuka, toleransi wujud. Bila toleransi dah wujud, maka wujudlah perpaduan di situ. It change process actually. Sangat cantik. Cantik. So itulah saya nak sampaikan. Dan cantik juga apa yang Syatish cakapkan tadi. Tapi tadi ada sebut 97, 98. 1997, 1998. Basit tak lahir lagi kan? 98. Tahun bila lahir? Allahu Akbar. Tahun 2000. Jadi kita nak dengarkan kata-kata akhir daripada Basit yang lahir pada tahun 2000 untuk kawan-kawan yang tengah tengok Syawal ni. Bersama dengan kemerdekaan ini, saya nak katakan bahawa kemerdekaan itu bukanlah hanya celebration semata-mata, tetapi yang lebih daripada itu. Oleh itu, saya menyuruh kepada semua anak muda bahawa kita perlu memahami apa erti kemerdekaan yang sebenarnya. Maka itu bila kita mengerti sebenarnya, kita dapat melahirkan rasa cinta kita kepada negara kita yang lebih baik lagi. Dan hal ini tidak semestinya melakukan perkara yang besar-besar. Sebagai contoh, sebagai seorang pelajar juga, kita boleh bermula dengan belajar betul-betul dan kita berbakti kepada negara kita di masa hadapan nanti. Lambai kawan-kawan. Okey. Itu dia daripada Basit, dan terima kasih banyak-banyak nak ucapkan kepada Ajwad, Arvin, Dr. Crystal, Syatish dan juga Basit sebab sudi ada dengan Astro Awani di Dialog Anak Muda hari ini. Selamat Hari Kebangsaan kita ucapkan, tahun yang ke-66. Semoga semua yang kita bincangkan pada hari ini memberikan kita satu input untuk menjadikan kita rakyat Malaysia yang lebih baik lagi, insya-Allah. Selamat Hari Kebangsaan dari saya, Hawa Rizwan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum.